Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada Puan Nurhayati Paradi dan juga para pendengar yang setia menunggu saat-saat sebegini untuk kita sama-sama berbicara tentang mengenai bagaimana perjalanan kita di hadapan kita nanti. Kerana jarang orang yang nak bercerita tentang perjalanan di hadapan kita ini kecuali orang-orang yang sentiasa dan digelarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup dalam keadaan cerdik, orang yang sentiasa berfikir tentang bagaimana persiapan dia lepas pada dia hidup di atas dunia ini. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik di kalangan kamu, siapa yang mempersiapkan dirinya untuk persiapan dia lepas pada kematian dia. Wal ajiz, dan orang yang paling lemah di kalangan kamu ataupun orang yang paling bodoh di kalangan kamu, man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang hidup dalam keadaan dia sentiasa mengikut hawa nafsu dia, kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang mengenai bagaimana kehidupan orang yang hidup pula untuk orang yang sudah meninggal dunia. Selama ini kita telah bicarakan tentang mengenai bagaimana orang yang meninggal dunia dan saat meninggal dunia. Kita tahu bahawa orang yang meninggal dunia ini dia terdiri daripada 3 kelompok sahaja. Satu dipanggil kelompok orang yang beriman pada Allah, yang disebut dengan orang mukmin. Kemudian yang kedua orang yang asi billah, orang yang berbuat maksiat pada Allah, mati dalam keadaan yang dalam hidup dia ada syahadah, kemudian tapi dia mati dalam keadaan dia berbuat maksiat pada Allah, mati dalam keadaan dia melakukan judi, dia dalam keadaan meninggalkan solat, dia dalam keadaan membuka aurat, dia buat perkara-perkara maksiat dalam hidup dia. Ni orang yang asi, orang yang buat maksiat pada Allah. Dan tentulah satu lagi kelompok yang disebut dengan kematian orang-orang yang kafir, yang tak beriman pada Allah. Kita tinggalkan cerita tentang dua kelompok itu. Dua kelompok yang disebut dengan orang yang maksiat dan juga orang yang disebut dengan orang yang kufur pada Allah. Tetapi kita bicarakan pada kali ini tentang kematian orang yang dalam keadaan dia mukmin pada Allah. Orang yang mukmin pada Allah ini, kita mesti beradab dan berakhlak terhadap kematian mereka. Kerana kematian mereka, orang yang beriman pada Allah ini, dia akan memberi kekuatan kepadanya sewaktu mana dia menghadap depan Allah nanti. Para pendengar yang dihormati sekalian, kerana kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mengenai orang mukmin ini apabila dia hampir dengan kematian dia akan berpeluh dan berkeringat di atas dahinya. Dan dia dalam keadaan yang dia ni, kadang-kadang kalau kita baca dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia bukan sekadar berkeringat di dahi dia, bahkan hidung dia kembang kempis. Dia melihat tempat dia dalam syurga Allah, sehingga kan dia perlihatkan tempat dia dalam syurga Allah, sehingga kan dia rasa terlampau kagum dan terlampau rasa seronok dan nikmat, teruja untuk nak menghadap depan Allah, sehingga kan wajah dia berubah menjadi sejernih-jernih wajah dan seindah-indah wajah. Yang ni disebut dalam Al-Quranul Karim, kerana dia telah diberi kekuatan oleh malaikat tadi. Hampir dengan kematian, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun dekat dengan dia. Malaikat akan sebut padanya, alla takhafu, wahai hamba Allah, kamu jangan takut ya. Wala tahzanu, kamu jangan bimbang ya, kerana kamu nak menghadap depan Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira kepada yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira kamu terhadap hidup kamu dengan syurga Allah yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kamu ini sendiri. Yang ni saat tersebut, setengah-setengah di kalangan orang saleh, air mata dia akan keluar. Air mata dia keluar, dia tak terkata lagi. Kerana terlampau gembira dia dan puas hati dia, air mata dia keluar sedikit demi sedikit. Kerana saat yang dia menghadap depan Allah itu terlalu indah padanya. Kita pula, bagi orang yang hidup ini, tatkala mana kita diajar supaya dengar saja berita kematian seseorang ini, maka kita mestilah yang pertama sekali kita kena lakukan ialah kita mula doakan kebaikan untuknya. Di antara kalimah yang kita kena sebut, kalimah istirja'.
Istirja maksudnya kalimah yang kita diajar supaya sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Setiap kali mana kita dengar khabar berita yang demikian, kita diajar supaya sebut inna lillah. Inna lillah ni khabar duka. Tak kira lah sama ada orang tu hidup ataupun orang mati. Lebih-lebih lagi orang mati. Kalau orang mati ni memang kita kena sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah diberitahu anak kesayangannya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini sendiri meninggal dunia, lalu dia pun sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan lalu menitik air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimah-kalimah yang kita diajar supaya sebut kalimah yang istirja, kembali pada Allah. Yang kedua, para pendengar yang dihormati sekalian, akhlak kitanya ialah yang kedua ini, kita kena cepat-cepat menguruskan jenazahnya. Jenazah kematian seorang mukmin ini. Jangan lambat. Bila kita lambat saja, menyebabkan dia akan menyebabkan tertangguh untuk dia cepat masuk dalam syurga Allah. Kita mesti cepatkan urus kematian. Kalau berlakunya kematian seseorang yang dalam keadaan itu, kita kena cepat urus jenazahnya. Antaranya, kita mesti cepat datang ziarah melihat wajahnya. Kemudian pada masa yang sama, kita diminta supaya tutup matanya kalau matanya terbuka. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innar ruh idza qubida tabi'al basar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tabi'ahul basar. Rasulullah kata, sesungguhnya ruh ini tatkala mana dia dicabut untuk keluar daripada jasad seseorang, maka mata itu akan mengikuti ruh itu keluar daripada matanya. Dan kita akan memandang naik dan naik sampailah sayup melihat ruh ini mula diangkat untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mata akan melihat. Sebab itu mata akan terbuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita ni ambil tangan kita, kemudian dalam keadaan demikian kita sapu mata dia, tutup mata dia ni. Rasulullah sebut dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, disebut idza hadartum mautakum fa'aghmidul basar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu hadir menziarahi jenazah kematian seseorang, hendaklah kamu tutup matanya. Fa'aghmidul basar, tutup mata dia. Fa innal basar yutba'ur ruh, dan sesungguhnya mata tu dia mengikuti ruh. Dia mengikuti ruh yang keluar daripada tubuh badan seorang. Lepas tu Rasulullah pesan pada kita, bercakaplah dengan percakapan yang baik pada mayat itu. Jangan kita sebut kalimah-kalimah yang tak baik. Tengok je mayat, elok pun mati, kita sebut demikian. Jangan. Bahkan kita diajar supaya kita sebut pada mayat tersebut, mudah-mudahan syurga lah untuknya. Sebab apa dia? Wa qulu khaira. Rasulullah sebut, bercakaplah benda-benda yang baik. Rasulullah pesan dah, bercakap benda-benda yang baik di waktu ini. Sehingga kan alim ulama bincang. Sehingga kan bila kematian seseorang ini, kita diajar supaya jangan benarkan orang yang dia benci masuk menziarahinya. Melihat pada mayat ini sendiri. Orang yang dibenci di waktu mana dia hidup, dia tak suka dengan orang ni dan sebagainya. Dia ni, kita ni kan hidup menyayangi kerana Allah, membenci kerana Allah. Ni sifat orang mukmin. Orang mukmin hidup dalam keadaan berkasih sayang kerana Allah dan membenci pun kerana Allah. Hidup kita ni, adakah orang yang perlu kita benci? Ya, perlu. Ada. Dan perlukah dalam hidup kita ni menyayangi semua? Ya, perlu dalam hidup kita. Benci pada siapa? Benci pada kekufuran. Kita tak suka dengan pengkhianatan. Orang yang khianat kita tak suka. Orang yang demikian tak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Khianat terhadap apa dia? Khianat terhadap agama. Orang yang demikian ni orang yang dibenci, dipanggil. Orang yang tidak disukai. Dalam sirah Rasulullah pun ada orang-orang yang Rasulullah tak suka untuk berjumpa. Rasulullah tak nak jumpa dengan orang-orang demikian. Kerana apa? Dia jahat dia terhadap agama. Bila jahat dia terhadap agama, kebencian itu kita berhak untuk kita membenci. Dalam agama dia panggil demikian. Lalu Rasulullah sebut, kalaulah sekiranya kamu ziarah orang meninggal dunia, wa qulu khaira, kamu diajar supaya bercakap benda-benda yang baik. Fa innal malaikah tu'min ala ma qala ahlul mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kerana malaikat itu akan mengaminkan setiap kata-kata orang yang bercakap di sekitar mayat itu sendiri. Yang ni yang kita kena faham. Maknanya waktu mana kematian seorang, cari orang yang baik je, datang duduk dekat je. Dan setengah-setengah di kalangan kitanya, kita diajar supaya dalam keadaan demikian untuk kitanya baca Quran. Kemudian jangan ada orang-orang yang buat maksiat.
saya sering kali menegur kalau saya hadir di tempat-tempat kematian seseorang. Saya lihat ramai ada di kalangan kita bila dia datang ziarah orang meninggal dunia pun, dia duduk kat luar rumah tu, dia bercakap dalam keadaan ketawa-ketawa dan sebagainya. Bukan adab dan bukan akhlak. Yang lebih teruk lagi, ada yang duduk di sekitar jenazah ini isap rokok, kemudian dalam keadaan yang menyanyi, kemudian bersiul dan sebagainya, seolah-olah tidak merasakan bagaimana saat yang getir yang akan dihadapi oleh saudara kita yang akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebentar lagi. Maknanya kita ni mesti ada yang beradab dan berakhlak. Minta maaf ni orang isap rokok marah sangat kalau dengar saya sebut demikian. Lebih baiklah kita hormati keadaan ini. Jangan kitanya menyinggung si mati dengan keadaan sebegini. Seolah-olah kita tak rasa pun pada mereka ni, tak rasa pun bagaimana saat getir yang mereka akan hadapi sebentar lagi. Orang yang meninggal dunia ni memang dia rasa kelam kabut sangat di saat demikian. Saya akan sebut sekejap lagi tentang mengenai bagaimana kelam kabutnya orang yang meninggal dunia ini saat mana dia nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala sebentar lagi. Kemudian lepas pada itu, kitanya diajar supaya pada diri kitanya diajar supaya kita bercakap benda-benda yang baik tadi. Jangan kita bercakap benda-benda yang tak baik. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha sebut, al-mayyit yu'zi fi qabrihi ma yu'zi fihi baitih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mayat itu disakiti dalam kubur dia berdasar pada apa yang disakiti oleh orang waktu mana dia hidup dahulu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau ada orang waktu mana dia meninggal dunia itu, orang tu datang bercakap benda-benda yang tak baik, dia sakit hati mendengar kata-kata. Ada orang yang datang dia kata, oh dia ni memang dahulu jahat, dia ni begini bercakap tentang keburukan orang yang meninggal dunia ini. Maka mayat itu tersakiti. Dan sampai dalam kubur mereka akan sakiti dia. Kerana apa dia? Kerana orang yang bercakap tu sakit hati dan menyakitkan pada mayat itu, maka dalam kubur tu mereka akan kata, beginilah kamu, jahatnya kamu, lalu sampai peringkat orang bercakap benda-benda yang tak baik untuk diri kamu. Sampai tahap demikian. Lalu dipesan pada kita, jangan bercakap benda yang tak baik. Waktu mana orang dah meninggal dunia, bercakap benda-benda yang baik yang dilakukan. Benda yang tak baik dia tersebut, nanti kalau kita sebut lagi tentang benda yang tak baik yang pernah dilakukan di atas dunia dahulu. Kita kata, ni kawan saya dahulu memang satu geng karaoke ni, misal contohnya, saya dahulu satu geng dengan dia ni berjudi ni, saya ni, jangan. Lebih baiklah kita bercakap benda-benda yang baik yang kita sebut dahulu. Dia rajin untuk solat, dia rajin untuk buat amal ibadah dan sebagainya. Itu yang kedua yang kita kena jaga. Yang ketiga, saya nak sebutnya, akhlak kita ni apa yang kita kena jadikan, mempercepatkan memandikan jenazahnya, mempercepatkan memandinya. Jangan lama sangat dia berada dalam keadaan hadas tadi. Hadas yang dinamakan dengan hadas besar, bukan hadas kecil. Hadas besar ni jangan lama tempohnya. Bagi sesiapa saja jangan lambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan ada 3 perkara yang kita kena cepat dalam hidup kita. Rasulullah kata apa dia? Yang pertama, mempercepatkan solat dalam hidup kita. Jangan menangguh-nangguh melewat-lewatkan solat. Yang kedua, Rasulullah pesan mempercepatkan mengahwini anak-anak kita. Jangan lambat-lambat untuk nak mengahwini anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan yang dalam keadaan membesar ini. Rasulullah pesan demikian. Dan yang ketiga, Rasulullah kata mempercepatkan pengkebumian seseorang ini. Pengkebumian ini bermula daripada kematian, bermula daripada memandikan jenazah. Maksudnya bermula daripada situ. Sebab bila kita cepat dia akan sebut, orang-orang soleh ni dia akan cepatlah, saya tak sabar untuk nak masuk dalam syurga Allah. Saya tak sabar nak dapat nikmat yang Allah kurniakan pada diri saya. Dalam hadis Rasulullah, dalam hadis Bukhari, dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza wudi'at janazah fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihan qalat qazzimuni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ketika mana jenazah itu mula diusung, diletakkan di atas usungan, fahtamalaha ar-rijal, orang-orang lelaki sedang sibuk mengusung mayat dia ni, ala a'naqihim, di atas tengkuk mereka ini, fa in kanat salihah, kalau dia ni seorang yang hidup dalam keadaan salihah, lalu dia akan sebut qazzimuni, percepatkan saya. Sehingga kan kalau kita pergi ke Mekah kan, kita tengok jenazah tu, dia bawa tu laju je, kita kejar macam tak sempat. Pelik kan kita, orang kita ni
jalan selangkah Al-Fatihah kita. Jalan je, lambat je. Lepas tu urus kita je, slow je, perlahan je. Jangan. Bahkan dalam agama disuruh kita cepatkan. Jangan kita lambatkan. Lambatkan kita ni kadang-kadang jenazah tu lama je tunggu. Tunggu untuk diuruskan. Kadang-kadang meninggal dunia maghrib ataupun meninggal dunia asar. Asar besok baru boleh selesai pengkebumian. Lambatnya kita. Jangan. Bahkan kita diajar supaya percepatkan. Kita telah bincang sebelum daripada ni kan. Kadang-kadang ada orang yang dia sebut kadang-kadang kita nak hantar jenazah dia pulang ke rumah, pulang ke kampung dia dan sebagainya. Ada setengah ulama kata, buat apa kita nak hantar pulang? Sedangkan dia meninggal dunia tempat yang jauh itu, Allah akan jadikan syurga untuknya seluas daripada tapak rumah dia, daripada dia bermusafir sampai ke tempat yang dia meninggal dunia. Luas tak luas syurga untuk dia daripada tempat dia. Katakanlah puan tinggal dekat mana asalnya? Johor. Kemudian daripada Johor sampai ke Kuala Lumpur ini maknanya lebih kurang 400 km lebih. Dalam 400 km lebih ni, katakanlah suatu hari nanti kita meninggal dunia dekat sini. Kemudian kita dikebumikan di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ni di kalangan ahli syurga Allah. Waktu mana kita di kalangan ahli syurga Allah, Allah akan kira jarak kita daripada tempat kelahiran kita sampai tempat meninggal dunia kita ini. Seluas itulah syurga yang Allah sediakan untuk diri kita. Kita kata kalau begitu, kita pergi ke Antartika lah Ustaz. Lagi jauh, lagi besar syurga kita. Maknanya tapi dengan syarat mesti menjadi seorang yang salihah dan salih dalam hidup. Pergilah ke mana pun. Islam tak larang untuk kita fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi. Wabtagu min fadlih. Kemudian kita carilah keredaan Allah dalam hidup kita. Maknanya waktu mana kita nak mandi tersebut, saya biasa sebut kita perlu pada orang yang mandi tersebut, mandi yang di kalangan orang yang salih di kalangan kita. Yang memandikan. Kerana mandi ni orang yang mesti amanah. Orang yang amanah. Dia tak boleh orang yang orang ala kadar. Kita tak kenal siapa. Kita ni kan akan segan dan kita akan malu kalau sekiranya tubuh badan kita ni terdedah dengan kita tidak berpakaian. Misal contohnya, waktu mana dibuka oleh orang yang kita tak kenal, kita rasa segan dan kita malu. Demikian juga dengan mayat. Mayat ini, tak kala mana mayat jenazah kita ni mula dibuka butang baju kita. Bila dibuka saja butang baju kita, jenazah ni akan sebut perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Sakit mati tadi belum habis. Orang pun buka baju kita. Waktu mana orang buka baju kita, kata malu, segan saya. Jangan buka keseluruhan. Si yang memandikan ini, dia tak peduli, dia tak tahu macam mana keadaan. Kemudian lepas pada itu, waktu mana orang mula jirus tubuh badan kita, orang mula jirus tubuh badan kita ini, kita akan sebut perlahan-perlahan air yang direnjis itu, sakit kematian tadi belum habis lagi. Semuanya kita akan sebut, kita dengar dan kita nampak saat orang nak mandikan kita, saat mana orang dah mula usung jasad kita, orang mula dah keringkan jasad kita ni, kita sedar semua. Dalam keadaan kita sedar begitu, maka kita nak kepada orang yang lebih tertib dan orang yang lebih dalam keadaan tersusun. Siapa orang demikian? Orang yang saleh. Siapa yang saleh? Yang paling baik, saya biasa sebut, jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang akan memandikan mayat kita. Jangan sampai peringkat waktu mana kita mati nanti, anak-anak kita tak boleh memandikan mayat kita. Untungkan kita, dalam hidup kita yang mandikan kita ni di kalangan anak-anak kita. Anak-anak yang faham tentang agama. Bila anak-anak yang faham tentang agama, dia mandikan mayat kita ni, dengan dia akan mandikan kita sebagaimana kita telah mandikan beliau waktu mana mereka itu sedang kecil dan membesar dahulu. Anak-anak kita kan kita membesar dahulu, kita sambil kita mandi kita pujuk dia, kita sebut sikit-sikit saja, kita akan sebut dalam keadaan yang lemah lembut. Demikian juga waktu mana kita meninggal dunia nanti, anak-anak kita ni akan usap tu badan kita. Ya Allah, waktu mana aku kecil dahulu, ya Allah, tangan inilah yang membesarkan aku, ya Allah. Anak-anak kita ni dia akan sebut kalimah-kalimah yang baik. Ya Allah, dia akan doa, ya Allah, betapa sejuknya tubuh badan ibuku ini, ya Allah. Dia akan baca doa, ya Allah, tolong ampunkan dosa dia, ya Allah. Untungkan kita waktu mana kita dimandikan tersebut di kalangan orang yang saleh, dan kita terjaga aurat kita dan terjaga yang disebut dengan amanah tubuh badan kita ini. Kenapa? Kerana waktu di badan kematian itu, di badan mayat itu, sebenarnya sudah meliputi tanda-tanda ahli syurga ataupun ahli neraka. Kita dah tahu dah orang ni ahli syurga ke ahli neraka. Ahli syurga ni dia akan jadi lembut, tubuh badan dia akan jadi lembut,
tubuh badan dia akan jadi ringan. Kemudian najis dia tak banyak yang keluar daripada tubuh badan dia. Ahli syurga dia akan demikian. Wajah dia terpampang indah dan wajah dia dalam keadaan tenang. Dia menghadap depan Allah. Ahli syurga ini dinampakkan pada tubuh badan dia, dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, maka yang mandikan itu menjadi orang yang amanah. Dia akan tahu Allah bagusnya orang ni baiknya dia dan sebagainya. Tapi kalau yang mandikan kita ni orang yang tak baik, berlaku satu zaman peristiwa di mana ada seorang yang mandi mayat itu, dia sedang gosok di perut seorang. Lalu waktu mana dia sedang gosok pada mayat itu, tiba-tiba dia terdetik dalam hati dia. Ni macam perut yang pernah berzina je disebut demikian. Disebut pada hati dia. Tiba-tiba tangan dia melekat. Dan kita baca dalam peristiwa yang berlaku pada satu zaman khalifah, zaman Imam Malik dahulu. Ada satu riwayat kata Imam Abu Hanifah. Waktu mana tangan dia terlekat, tak boleh nak bergerak. Bila tangan dia terlekat, tak bergerak dengan mayat ini, lalu masing-masing dalam kabut, macam mana nak buat? Nak potong tangan orang hidup untuk dikebumikan bersama dengan mayat itu, ataupun dipotong jasad mayat itu untuk dikeluarkan tangan ini. Lalu masing-masing dalam keadaan kecoh berjumpa dengan ulama ini. Bila berjumpa dengan ulama, ulama kata, kenapa dia jadi demikian? Dia pun betul terang ditanya kepada yang mandi tadi, apa yang berlaku pada kamu? Kenapa kamu buat demikian? Dia pun sebut, saya terdetik dalam hati saya waktu mana saya gosok saja perut dia, saya usap perut dia itu, saya sebut dia ni macam perut yang pernah berzina saja, dia sebut demikian. Dengar saja begitu, ulama ni kata, kalau begitu sebat dia sebanyak 80 kali sebat. Kamu ada saksi ke tak ada saksi? Kamu telah menuduh orang yang baik ini, kamu dalam keadaan kamu tidak ada saksi. Sekarang kamu sebat, dan disebat dengan kain. Disebat ni bukan sebat macam kita gambarkan sebat yang boleh mencabukkan daging-daging dan sebagainya. Tidak. Sebat itu diambil kain kemudian sebat. Sebanyak 80 kali sebat. Berdasar pada ayat Al-Quranul Karim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Orang yang menuduh orang yang beriman pada Allah. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. Orang yang elok dalam keadaan yang salihah, tiba-tiba kamu tuduh dia berzina. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian kamu tak datangkan 4 orang saksi. Fajliduhum 80 jaldah. Hendaklah kamu sebat mereka itu dengan 80 kali sebatan. Nak sebutnya gambaran, orang yang memandikan jenazah ni mestilah ikhlas. Janganlah dia sedang gosok je, dia rasa badan mayat tersebut, ada barang kemas lagi ni. Ni kaya ni, barang kemas ni banyak ni, dia rasa demikian. Jangan. Bahkan dia kena menjadi seorang yang amanah. Yang dia buat itu lillahi ta'ala. Dan waktu mana mandikan jenazah ini, kita berdoa pada Allah, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa orang yang menghadap di hadapan Allah, di hadapan kamu ini, ya Allah. Dan yang 3, yang keempat, saya nak sebut adab dan akhlak kita yang kita kena jaga. Kita mestilah memakaikan kain kapan yang paling indah dan paling bersih seterapi untuk orang yang meninggal dunia ini. Pakaikan pakaian kain kapan itu dalam keadaan yang cantik. Siapa kena pakaikan? Saya biasa sebut anak-anak yang saleh. Anak-anak kalian, bila kalian sudah berhadapan dengan ibu kalian dan ayah kalian yang sudah menghadap depan Allah, kalianlah yang terbaik untuk memakaikan pakaian kain kapan ini untuk arwah ayah kalian dan arwah ibu kalian. Kerana apa dia? Sebab sewaktu mana kalian membesar dahulu, siapa yang memakaikan pakaian untuk kalian? Tidakkah ibu kalian yang menggosok dalam keadaan kegelapan malam? Kemudian ibu kalian yang sentiasa memeluk kalian dalam keadaan ketenangan dan sentiasa berdoa pada kalian. Suatu hari tubuh yang sedang membesarkan kalian itu menghadap depan Allah. Dalam keadaan dia sudah menghadap depan Allah, tak boleh ke anak-anak yang tolong pakaikan kain kapan ini untuk pada ibunya dan pakaikan pakaian kain kapan ini untuk ayahnya. Sebab itulah kita ni yang hidup ni, sebelum daripada sampai saat kita menghadap depan Allah, panggil anak-anak kita dan kita ajar anak-anak kita bagaimana nak pakaikan kain kapan untuk diri kita, untuk nak dihadapkan di hadapan Allah. Dalam hadis Rasulullah daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, iza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu in istata'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ketika mana kalian mula mengkafankan saudara-saudara kalian, kematian saudara-saudara kalian,
di kalangan kalian meninggal dunia, kalian mengkafankan mereka. Falyuhassin. Rasulullah kata, percantikkan dan perelokkan kain kafan itu. Saya lihat ramai orang yang letak kain kafan tu dalam keadaan biasa-biasa saja. Dalam keadaan yang dia letak balut-balut begitu je. Saya tak suka tengok keadaan demikian. Kalau kita baca hadis Rasulullah nak tengok kemas. Macam kita pakai baju kan. Kalau kita pakai baju yang kedut-kedut, kemudian dalam keadaan yang macam kita pakai pula tak kemas, selekeh, serebeh, yang menyebabkan di waktu itu kita tengok, alah tak cantiknya. Biar pakaikan cantik. Kenapa mesti cantikkan kain kafan ini? Kita baca dalam hadis Rasulullah sebut, tatkala mana masuk je dalam kubur, kita akan melalui beberapa agenda, program yang telah disusun. Yang pertama, mayat ini bila kita masuk je mayat dalam kubur, kita tak boleh lari daripada himpitan kubur yang biasa kita sebut sebelum daripada ni. Himpitan kubur ini keadaan yang pertama, turun je mayat tu, jenazah kita turun je ke dalam kubur, maka berlaku dah himpitan kubur. Tak ada orang yang boleh terlepas. Cuma berat tak berat, ringan tak ringan, itu saja yang kena. Himpitan kubur tu saya biasa sebut. Dalam hadis Rasulullah sebut, kalaulah ada orang di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad, isteri kepada Abu Talib radhiyallahu, nak sebutnya radhiyallahu anha, Fatimah binti Asad ini. Tapi nak gambarkan dalam keadaan demikian, semua kena himpitan kubur. Tak ada orang terlepas himpitan kubur. Saya kena bersedia, Puan Nur Hayati kena bersedia untuk saat kita kena himpitan kubur. Himpitan kubur yang berlaku kepada Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah kata, aku diperlihatkan waktu mana sekali kena, sekali itu dia menjadi halus sehelai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena halus. Di waktu itu orang sedang betulkan mayat kita, orang sedang betulkan jenazah kita. Kita dah mula nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Dah berdiri dah. Kita dah tengok, kita dah seram sejuk dah kita ni. Orang pun buka muka kita. Kita pun dah bau dah tanah di hadapan muka kita. Kita dah nampak dah. Sekejap lagi malaikat tu bertunggu je, tengok je. Kita pun terasa tergerak-gerak kaki kita. Kita pun tanya, siapa kau? Siapa kau, kita tanya. Lalu dia jawab, amalan kamu, dia jawab. Amalan kamu. Kemudian kita diam saja. Kemudian dalam keadaan orang dah betul, orang dah kata tutup liang lahat kita, dah tutup saja, bunyi tanah-tanah yang jatuh. Tanah yang jatuh. Tanah yang jatuh tu mula sayup, senyap. Senyap ni sampai je parah lutut. Bila sampai parah lutut, jenazah kita ni sampai parah lutut, malaikat Munkar dan Nakir itu datang dah berdiri di hadapan muka kita, bergerak di hadapan muka kita, dihalau sembahyang kita, dihalau zakat kita, dihalau haji kita, dihalau segala-galanya, halau semua, kecuali saya sebut banyak kali tentang Al-Quran, dia tak boleh halau. Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Quran. Bila kita kena bacalah bila-bila masa. Tetapi dah Al-Quran kan disebut, bila sebaik-baiknya sebelum mana subuh. Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Sebelum subuh dia akan menjadi peguam bela pada diri kamu. Kemudian kita pun dah mula sesak jawab berlaku. Tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Dalam satu riwayat kata, waktu mana nak soal tu, malaikat sandarkan kita sandarkan kita di tanah kubur itu. Kita pun sandar tu, kaki melunjur dan kemudian badan kita tegak. Kemudian turun jatuh kain kafan yang dipakaikan pada kita tadi. Kita bau bunga mawar yang dipakaikan untuk diri kita tadi. Kita tengok kain kafan kita putih, kita sebut. Kita tengok saja putih tu, kita tengok dalam keadaan kita tak bergerak ni. Kemudian kita sebut, mati dah aku, kita sebut. Menghadap depan Allah dah. Malaikat tanya, aku nak tanya soalan pada kamu. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma tanya soalan ni. Bila tanya kita jawab Allahu Rabbi Muhammad Nabi. Kita jawab. Ni orang mukmin dia boleh jawab. Lepas jawab tu, malaikat jawab terus, numu kailil arusah, tidurlah kamu bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu saat ini. Kubur kita pun jadi lapang selapang-lapangnya. Lapang tu, kemudian lapang tu seluas 70 depa. Ini sebut dalam hadis Rasulullah gambarkan. Bila seluas 70 depa ini kubur kita, dah luas seluas 70 depa tersebut, kemudian dalam keadaan sebegini, dah luas tu, kita pun mula berubah kubur kita menjadi warna hijau.
Hijau dan warna terang benderang itu datang daripada tempat kita dalam syurga Allah. Bau wangi sewangi-wanginya. Mudah-mudahan kita mukmin insya-Allah. Waktu mana kita menghadap depan Allah tu, keluar terus rumput-rumput yang warna hijau. Keluar rumput warna hijau, kita tanya malaikat, rumput-rumput yang cantik ni, yang indah ni datang daripada mana malaikat? Malaikat jawab, inilah datang daripada syurga Allah yang bauan raihan untuk di kami. Saya cerita tentang orang mukmin dalam hadis, berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita akan bunyi deruman ataupun dengungan yang bunyi tu, dalam keadaan bunyi dengungan yang bunyi tu, kita pun mula melihat satu suasana yang baru, bercahaya, penuh cahaya. Lalu kita dengar satu suara yang menyebut, biarkan dia kepenatan. Tadi dia dalam keadaan perjalanan yang jauh, dia dalam keadaan kepenatan. Masing-masing sebut, tengok dia di kalangan kita, dia di kalangan ahli syurga sebut. Kita dengar saja, kita pun sebut, tak, saya tak penat, kita sebut, saya tak penat. Kita pun mula mengenali. Ni yang disebut roh bertemu roh di alam barzah. Roh, kita mula mengenali. Kita tengok arwah ayah kita, kita mohon demikian. Kita doa pada Allah. Kemudian kita tengok saja arwah datuk kita, kita nampak saja arwah-arwah keluarga kita. Kita mula kembali balik, hidup balik di alam yang ketiga ini. Kemudian kita nampak semua. Kita kata, cuba tengok ni. Kita sebut, tengok ni. Di antara benda yang pertama yang kita nak bagi tahu, lihat saja kain kapan ini. Kamu tahu tak kain kapan ini siapa yang pakaikan? Anak saya yang paling soleh yang pakaikan pada saya. Tengok ni, kemaskan, cara diikatkan. Bangganya Allah sajalah yang tahu. Pengantin itu kan, sentiasa dia rasa bangga dengan keadaan yang disebut dengan pemakainya ataupun pendandannya. Kita pun perlukan anak-anak yang soleh, yang membacakan doa kita, yang memakaikan pakaian untuk diri kita. Beruntung kalian akan rasa paling untung saat menghadap depan Allah. Tak ada untungnya anak yang hebat masuk universiti dan sebagainya, tiba-tiba bila kita mati, dia hanya memeluk badan saja. Tak ada hebatnya kita. Tetapi yang ni yang paling hebat pada diri kita di saat mana kita menghadap depan Allah nanti. Kemudian yang kelima, akhlak kita diharapkan sangat menyembahyangkan seramai mungkin jenazah ini daripada orang-orang yang saleh. Dan mayat ini kita bagi tahu pada orang, iklankan kematian pada seseorang ni, iklan dan bagi tahu, biar orang yang saleh itu tergerak hati mereka datang untuk menyembahyangkan. Dalam hadis Rasulullah sebut, kalaulah ada yang datang sembahyang lebih pada 40 orang saja, jenazah itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Dia datang dengan keadaan ikhlas. 40 orang ni datang bukan kerana diupah, bukan kerana dipaksa dan diseru begitu saja dan dipaksa, tidak. Tetapi datang tu penuh keikhlasan. Orang tanya kenapa datang ni? Jenazah ni jenazah orang yang saleh. Kehidupan dia kehidupan yang saleh. Bila disembahyangkan lebih pada 40 orang saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Orang yang saleh lah. Kita berjumpa dengan hadis-hadis Rasulullah cerita demikian. Kemudian yang keenam, akhlak kita ni dalam keadaan yang kita diajar supaya iringi jenazah ke kuburan, usung jenazah ini. Dan yang terbaik ialah kita usung dan bawa ke kuburan dengan kita baca doa dan baca Al-Quran. Baca doa dan baca Quran. Saya sering kali melihat di kalangan kita, ramai di kalangan kita yang meninggal dunia. Saat mana dia meninggal dunia, kesunyian dia ke kuburan. Dia dihantar mayat dia ke kuburan oleh kenderaan begitu saja. Tak ada pun orang yang iring pada dia. Habis kenderaan yang kita beli selama ini untuk apa? Kita beli kenderaan ini untuk hidup di dunia sajakah? Ataupun kenderaan kita beli selama ini untuk dibawa kita ke kuburan nanti? Belilah kenderaan yang boleh membawa pada kita keuntungan ke akhirat Allah. Siapa dia? Anak-anak kita boleh iringi kita, bawa sampai ke kubur. Betapa ramai jenazah-jenazah yang sampai di kubur, tetapi anak-anak belum lagi sampai di kubur. Tak sepatut dan tak sewajar berlaku demikian. Kita kan kalau sekiranya keadaan datang saja pembesar-pembesar, mesti orang akan tunggu.
Tak ada yang datang tu dalam keadaan pembesar sampai awal, tidak ada. Tetapi kita demikian juga, biar kita nak menghadap depan Allah, jenazah ni nak menghadap depan Allah dalam keadaan diiringi dan juga sedang ditunggu oleh orang yang saleh, anak-anak yang saleh yang menunggunya. Dan yang akhir sekali saya nak sebut ialah memilih tanah kubur yang baik untuk setiap mayat yang berdekatan dengan orang yang saleh. Pilihlah tempat yang kita nak kapankan, nak kebumikan jenazah ini, tempat tanah orang-orang saleh, kubur-kubur orang yang saleh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, adfanu mautakum wasata qaumus salihin. Rasulullah kata, kamu kebumikan mayat-mayat yang meninggal dunia di kalangan orang saleh di kalangan kamu. Fa innal mayyit yata'azza bil jarisu. Rasulullah sebut, sesungguhnya mayat itu rasa sakit dengan apa dia? Dengan jiran-jiran yang buruk dan keji. Kadang-kadang kan orang kita sebut, banyak kali kan kita dengar orang kita sebut, alah peduli apa engkau, kubur aku, kubur engkau, disebut demikian. Apa engkau nak peduli pada aku? Kita pun jawab, iyalah, kubur engkau, kubur aku. Masalahnya, kubur engkau sebelah kubur aku, kita sebut. Nah, yang ni yang jadi masalah dalam hidup. Kadang-kadang kita tak fikir tentang kita ni menyakiti orang sampai dalam kubur. Bila kita letakkan kubur ini di tempat yang merata saja. Pilihlah kubur ini tempat orang yang saleh. Kat mana yang saleh? Kalau kita tanya lagi, saya puji setengah-setengah kubur yang ada di Malaysia ni dekat-dekat dengan masjid. Dekat-dekat dengan masjid. Ini penting. Kadang-kadang orang kita, dia rancang tanah kubur tu jauh je. Bagi mereka letak bahawa kubur ni tempat sial. Kubur ni tempat berhantu. Tak tepat. Demikian. Kubur ni mesti dekat-dekat dengan orang saleh. Dekat-dekat dengan tempat-tempat orang baca Quran. Dekat dengan ma'ah tahfiz. Dekat dengan orang yang hidup dalam keadaan yang mengingati Allah. Yang memudahkan. Jangan kita letak kubur kita ni merata, jangan. Bahkan kita diajar supaya cari di mana tempat kita nak meninggal dunia. Contoh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Rasulullah kata, siapa di kalangan kamu yang boleh mati di Madinah, maka matilah. Bila kamu boleh mati di Madinah, matilah di Madinah. Tapi jangan bunuh diri pula, jangan. Tapi maksudnya, bila kamu sakit, kamu tak payahlah berdoa pada Allah. Bila kamu dah berada di Madinah, kamu nak balik ke tanah air, kamu berdoa pada Allah, ya Allah, pilihlah aku untuk aku dikebumikan di sini. Siapa-siapa yang dikebumikan di perkuburan Baqi', wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagaimana kita memilih kubur yang baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa man mata fi ahadul haramain ba'athahu Allahu fil aminin yaumil qiyamah. Siapa-siapa yang dikebumikan dia di dua tanah haram. Dan tanah haram dalam hidup dia, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan aman pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Oleh demikian kita pun pilih tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan dan kerahmatan di sisi Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan itu sebahagian Ustaz ya. Dan kita pun sampai hujung-hujung sebenarnya Ustaz untuk ini. Dan ada sahabat-sahabat kita ada yang bertanya juga, macam mana kalau nak hilangkan rasa takut ya bila memandang mayat dan sebagainya, takut terbayang-bayang di kemudian hari dan sebagainya. Tu ada kesempatan ke Ustaz untuk menjawab? Saya nak sebut begini. Di antara salah satu caranya ialah banyakkan baca Quran. Untuk menghilangkan rasa takut terhadap melihat mayat. Bahkan kita kena rajin pada diri kita ni baca Al-Quran. Satu. Yang kedua, kita berwuduk. Kita diajar supaya berwuduk. Setiap kali mana kita dalam hidup kita ni amalkan wuduk. Wuduk ni pelindung diri. Yang ketiga, banyakkan baca 3 kul. 3 kul pada diri kita ni. Hidup kita ni yang menjadikan kita rasa takut itu gangguan syaitan. Syaitan yang mengganggu pada diri kita. Oleh demikian kita tutup jalan untuk syaitan masuk. Bila kita nak tutup, dengan kita baca 3 kul. Kemudian kalau kita ziarah orang yang sudah meninggal dunia, balik jangan cepat nak tidur terus. Jangan cepat untuk kita nak baring, penat dan sebagainya. Kitanya lepas pada balik ke kuburan, pastikan kita mandi sunat. Balik daripada kubur je mandi sunat. Melawat pun. Walaupun kita melawat, itu pun yang terbaik pada diri kita. Kalau kita bimbang kita kena gangguan-gangguan yang tak baik, kadang-kadang orang yang hati dia dan perasaan dia lemah, biasanya dia akan terjadi perkara demikian. Jadi oleh demikian balik mandi. Rasulullah ajar mandi ini satu cara rawatan dalam Islam. Nak suruh kita pulihkan semangat dan beri kekuatan dalam kehidupan seorang. Cuba perhati orang yang disakitkan dalam hidup dia dengan mental, sakit pada tubuh badan dia. Biasanya payah dia nak mandi.
Kita boleh tengok bagaimana orang yang sakit je dia suka nak mandi. Tetapi Islam ajar dengan cara mandi. Mandi ni memulihkan balik jasad. Bila kita bersama suami isteri, mandi. Bila kita bekerja, balik saja mandi. Mandi ni ubat dan penawar dalam memberi kekuatan fizikal pada seseorang itu. Wallahualam.